Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlunde. Ulas jangan malu-malu, biar semua orang tahu, bongkar sampai terlunde. Petang ini, Najib menerima berita yang paling menyedihkan dalam seluruh pembicaraannya. Apabila rupa-rupanya mahkamah pernah menolak Peguam Diraja mewakili perayu di Malaysia. Dan yang lebih menyayat hati lagi adalah Peguam Diraja yang dimohon oleh Najib, yaitu Jonathan James Laidlaw, untuk mewakilinya tidak akan diluluskan secara otomatis tanpa mengambil kira beberapa syarat, biarpun betapa baiknya kelayakannya. Hari ini aku nak kongsi dengan kamu semua. Ini beberapa sebab yang mungkin Mahkamah Persekutuan akan pertimbangkan untuk menolak permohonan Najib. Kerana rupa-rupanya dalam kes mahkamah di Malaysia, Mahkamah Persekutuan pernah menolak seorang Peguam Diraja England untuk mewakili perayu, ditolak oleh Mahkamah Malaysia atau Mahkamah Persekutuan. Saya nak kongsi dengan kamu semua. Ada satu kes yang mungkin akan menjadi duluan dan panduan untuk kes Najib. Mengikut rekod pada tahun 2006, sebuah syarikat tempatan cuba menggunakan perkhidmatan Peguam Diraja UK, yaitu QC Kerry Blake, yang dikenali secara profesional sebagai Kerry Booth, yang hadir di Mahkamah Persekutuan bagi pertikaian komersial yang berterusan. Booth juga sebenarnya adalah seorang istri kepada bekas Perdana Menteri Britain, yaitu Tony Blair. Keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia adalah badan-badan institusi seperti Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia, dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur kemudian telah mengambil pendirian untuk bersatu menentang permohonan Booth. Bermaksud Mahkamah Persekutuan dan semua badan institusi kehakiman yang ada di negara kita seperti Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia, dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah menolak permohonan Booth untuk mewakili perayu. Walaupun mahkamah sebenarnya telah mengiktiraf kelayakan Booth sebagai QC terkemuka yang telah mengkhusus dalam undang-undang komersial, mahkamah juga bertanya. Ini yang paling penting untuk kamu tahu. Jadi tolong share video ini, komen video ini supaya Anda tahu apakah ini juga akan menjadi panduan duluan kepada kes Mahkamah Najib. Yaitu, Mahkamah bertanya bagaimana Booth akan dapat membantu kes itu kerana dia tidak terlibat semasa peringkat perbicaraan. Kes Najib juga serupa. Bagaimana Jonathan Laidlaw yang telah memohon untuk mewakili Najib dapat membantu kes itu kerana dia, Peguam Diraja UK itu, tidak terlibat semasa peringkat perbicaraan. Bagi mereka yang waras, kamu tentu setuju bagaimana peguam itu dapat membantu dalam kes itu, sedangkan dia tidak ada dalam semua proses perbicaraan daripada peringkat awal sampai peringkat akhir, sehinggalah kerayuan di mahkamah rayuan. Jadi bagaimana peguam tersebut dapat membantu? Pada pendapat saya, betul dia tidak berada dalam peringkat perbicaraan itu. Mahkamah juga menyatakan bahwa adalah tidak benar bahwa tiada peguam bela atau peguam cara tempatan yang berkualiti dan dalam kalangan 12,000 daripada peguam di Malaysia, atau hari ini lebih 12,000
peguam bela yang ada di Malaysia yang mempunyai kelayakan dan pengalaman yang sama. Inilah yang pernah aku cakap sebelum ini dalam ulasan aku. Adakah peguam diraja UK itu lebih hebat daripada 12.000 peguam yang ada di Malaysia? Ini secara tidak langsung pada pendapat saya mengiktiraf peguam dari luar dan tidak menerima pengiktirafan daripada peguam-peguam yang ada di Malaysia. Adakah peguam luar itu lebih baik daripada Malaysia? Adakah ini adalah pengesahan bahwa peguam di Malaysia ini lebih rendah taraf daripada peguam di Raja UK itu? Ini yang ditanya oleh Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah Persekutuan dalam kes itu. Mereka mengatakan bahwa adalah tidak benar. Tiada peguam bela dan peguam cara tempatan yang berkualiti, dan dalam kalangan 12.000 daripada mereka di Malaysia yang mempunyai kelayakan dan pengalaman yang sama. Dalam keputusan sebulan suara itu, Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Booth dengan menyatakan bahwa Booth tidak menunjukkan dia mempunyai kelayakan dan pengalaman khas yang tidak terdapat dalam kalangan peguam bela dan peguam cara di Malaysia. Antara lagi perkara yang aku jadi bingung adalah bagaimana peguam yang dilantik itu dapat membantu dalam perbicaraan Najib. Dia boleh berbahasa Melayu kah? Itu persoalannya. Karena orang yang boleh berbahasa Melayu direct to the point berbanding yang ditranslate saja, aku pikir yang direct to the point itu lebih baik. Melayunya lebih baik. Dan aku pikir caranya rupa-rupanya begini. Sesiapa peguam di Raja UK yang membantu Najib itu perlu memberitahu Mahkamah Persekutuan kenapa beliau lebih layak berbanding peguam-peguam yang ada di Malaysia. Adakah dia mempunyai kehebatan lebih baik daripada peguam di Malaysia? Rayuan Najib berhubung kes SRC di Mahkamah Persekutuan akan menjadi rayuan terakhir yang boleh diteruskan bekas Perdana Menteri itu. Dia adalah Perdana Menteri pertama di Malaysia yang diheret di mahkamah dan yang paling luar biasa dijatuhkan hukuman penjara. Didapati bersalah. Telah didapati bersalah, dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Memandangkan sabitan di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan sebelum ini telah ditolak. Jika Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, Najib akan dihantar terus ke penjara. Penjara mana? Aku pun tak tahu. Kita tunggulah nanti. So itulah dia beberapa sebab yang akan menyebabkan Najib akan kehilangan khidmat peguam di Raja UK. Sebelum kita berpisah, tinggalkan komen kamu. Sila tekan butang subscribe, share video ini biar semua orang tahu. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai telunde. Kita jumpa lagi, bye bye.